Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis baginda yang daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Baihaqi, menjelaskan pada satu ketika nanti akan datang tiba waktunya, tiba masanya manusia mendapat sumber-sumber rezeki daripada punca-punca yang haram, punca-punca yang syubhah kerana desakan kehidupan mereka sendiri. Apabila agama dah mula jauh ditinggalkan, tekanan berada di sekeliling diri mereka untuk mengejar kehidupan kemewahan, bahkan perbandingan di antara seorang dengan seorang yang lain menyebabkan seorang itu mungkin mengambil tindakan mendapatkan sumber rezekinya berjalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, fa inna kana dzalika kadzalika lam tunalil ma'ishatu illa bi sakhatillah. Apabila manusia telah mula menjauhkan diri daripada agama Allah SWT, dikala itulah sumber-sumber rezeki manusia, sumber-sumber pendapatan manusia kebiasaannya didapati dengan cara yang dimurkai oleh Allah SWT. Bagaimanakah ini berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa in kana dzalika kadzalika, sekiranya manusia mendapat rezeki dengan cara jalan yang dimurkai oleh Allah SWT, kana halakul rajuli ala yadi zaujatihi wa waladihi, maka kebinasaan seseorang bapa, seorang lelaki kerana desakan daripada isteri dan anak-anaknya. Desakan daripada isteri dan anak-anaknya punca bagaimana bapa terjebak dalam mendapatkan rezeki jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa illam yakun lahu zaujatun wa waladun, sekiranya beliau tidak memiliki isteri ataupun anak, kana halakuhu ala yadai abawaihi, maka kebinasaannya berpunca datangnya daripada kedua ibu bapanya. Berarti kedua ibu bapanya lah yang menjadi sebab untuk dia melakukan tindakan mendapat harta rezeki jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Bagaimana cara ini kita akan lihat lebih jelas hadis ini kemudian. Fa in lam yakun lahu abawani kana halaku ala yadai qarabati, dan sekiranya dia tidak ada ayah dan ibu, maka kebinasaan itu mungkin datang daripada sanak saudaranya, au jirani, ataupun jiran-jirannya. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kebinasaan seorang untuk mencari jalan, mencari harta dengan cara yang haram ini, tekanan daripada pertama isterinya, yang kedua anak-anaknya. Sekiranya dia tidak ada anak dan juga isteri, mungkin datang pada ibu bapanya, ataupun mungkin datang pada sanak saudaranya, ataupun juga datang kemungkinan pada jiran-jirannya. Bagaimanakah ini berlaku? Lalu sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Bagaimanakah orang yang disayangi, istrinya, anak-anaknya, ibu bapanya, sanak saudaranya, ini di antara orang yang kita sayangi dalam hidup kita, tetapi menjebak berlakunya bencana, binasa kepada diri seseorang. Dan inilah yang kita lihat di zaman kita sekarang. Apabila agama mula dijauhi dan tekanan hidup mula menekan hidup manusia, dan parameter ataupun kemuliaan seorang dilihat dengan harta dan kekayaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qal yu'ayyirunahu bidiqil ma'ashi, mereka mengeluh kepada bapa, pada lelaki tersebut tentang kesusahan hidup. Isteri merungut tentang kesusahan hidup. Nak beli itu, nak beli ini tidak boleh. Nak memiliki itu, nak memiliki ini tidak boleh. Anak-anak pun demikian, merungut dengan kesusahan yang dihadapi oleh keluarga. Kengkangan ekonomi.
rungutan ayah, rungutan anak, rungutan isteri. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan mereka merungut dengan kesempitan kehidupan. Fa'inda dzalika yuridu nafsahu mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Dan di kali itulah yang menyebabkan beliau akan terjebak untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT yang boleh membinasakan diri mereka. Sedang pendengar sekalian, dalam zaman moden yang kita hadapi ini, terutamanya anak-anak kita yang baru graduate, tekanan demi tekanan berlaku. Anak kita baru belajar, ada hutang PTPTN. Belum lagi bekerja telah pun berhutang. Kemudian selepas bekerja, kadang belum pun bekerja telah pun beli kenderaan, hutang lagi kenderaan. Dan zaman moden ini kita lihat belanja perkahwinan yang tinggi. Dengan hantaran dan belanja perkahwinan yang tinggi, kadang nak bermewah-mewah, menghabiskan ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu untuk melangsungkan perkahwinan. Bahkan yang menyedihkan, mereka meminjam duit untuk melangsungkan perkahwinan sekadar buat majlis. Bayangkan, graduate sudah berhutang, beli kenderaan berhutang, berkahwin pun berhutang, beli rumah pun berhutang. Sedangkan apabila anak kita baru graduate, gaji mereka begitu kecil yang kadang-kala tidak mampu untuk menampung segala keperluan ini. So, apabila tekanan demi tekanan, apabila sudah berkeluarga, sedangkan hutang kenderaan masih ada, hutang rumah masih ada, hutang PTPTN masih ada, hutang perkahwinan belum ada, masih ada. Yang lebih menjadikan lagi ialah kadang-kala hutang perkahwinan belum habis tetapi telah pun berlaku perceraian. Ini satu lagi yang amat menyedihkan. Sebab itulah berpada-pada kita belanja. Apabila kita berkahwin, anak kita berkahwin, berpada-pada kita melakukan majlis perkahwinan. Jangan sampai berhutang di sana sini begitu banyak hingga menyebabkan hidup kita yang susah. Dan tekanan keuangan apabila anak telah mula besar, duit yang diperoleh tidak cukup, anak mula merungut, tekanan daripada isteri, tekanan daripada keluarga, tekanan pada anak-anak, tekanan pada sanak saudara, tekanan pada jiran. Bagaimana orang boleh memiliki harta ini? Bagaimana orang boleh beli kereta ini? Kamu graduate benda kuliah yang sama, kamu kerja yang sama, kenapa orang boleh mendapat kemewahan sedangkan kamu tidak boleh mendapat kemewahan? Tekanan seperti ini, desakan seperti ini kadang-kala menyebabkan seorang itu terjebak dalam lembah maksiat, sehinggalah berlakunya pecah amanah, sehinggalah berlakunya mengambil rasuah dan sebagainya, semata-mata untuk memenuhi tekanan yang diberikan oleh isteri, sanak saudara, anak-anak, ibu bapa, bahkan jiran-jiran, masyarakat sekeliling yang memandang rendah orang yang tidak berharta. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, kembalilah kita kepada Allah SWT dengan melihat takwa adalah nilai yang paling benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling rapat di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Dan Allah SWT tidak melihat pada rupa paras kita, pada harta kita, tetapi Allah melihat diri kita. Bagaimana rapatnya diri kita dengan Allah SWT. Oleh itu, sedarilah bahawa matlamat hidup kita adalah untuk mencapai mardatillah. Matlamat hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri padaku. Jadi manusia sebenarnya diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, bukan sekadar untuk mengejar kemewahan di dunia ini. Janganlah kita menjadi elemen, menjadi ejen yang menyebabkan ahli keluarga kita terdesak untuk melakukan tindakan yang akhirnya mendapat rezeki pada sumber yang haram dengan melakukan pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah SWT daripada perkara-perkara yang buruk ini. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk renungan kita bersama. Kadang-kala orang yang kita sayangi menyebabkan seorang itu binasa kerana kesalahan mereka menuruti kehendak ahli keluarganya dengan melanggar perintah Allah SWT. Moga-moga Allah jauhkan diri kita dan Allah jaga diri kita agar kita berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.